kepada barisan ketua-ketua cabang. Sarawak ni istimewa ataupun tidak, tapi dia banyak ketua-ketua cabang yang dah menang. Jadi kepada yang dah menang, saya ucapkan tahniah. Saya pun belum menang lagi. Di Setiawangsa dia famous kejap waktu pemilihan ni, kena melalui pemilihan cabang. Jadi kepada mereka yang telah menang, macam YB Changrikang, dia best, dia boleh fokus kempen. Sebab Tanjung Malim saya tak tahu dia settle macam mana, semua dia menang, kan? Tapi apa-apa pun terima kasih kepada saudara-saudari kerana hadir. Ya, program ni saya tahu awal pagi hari Sabtu di Bintulu, dan juga kita tahulah macam mana keadaan nak jalan, keadaan nak datang dan sebagainya di negeri Sarawak tak sama macam di Semenanjung. Ya, tetapi anda semua dapat hadir, jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak, dan tidak lupa juga ya, kita ada beberapa ribu yang menonton ya, secara live di media sosial. Terima kasih kerana ikuti program Yakini Rakyat di negeri Sarawak. Saya tidak mahu bercakap panjang ya, sebab saya tahu fokus selepas ini ada soal jawab, dan juga kita akan minta saudara Rafizi yang ramai di antara kita tunggu-tunggu untuk menjawab ya, soalan dan juga apa yang dibangkitkan. Yang saya nak tekankan, kita melalui proses pemilihan ini, mau atau tidak, proses dia telah pun jalan ya. Maknanya dah pencalonan sudah, pemilihan akan bermula seawal 13 hari bulan di negeri Kelantan ya. Itu merupakan negeri pertama yang akan buat undi fizikal. Jalan terus, undi online akan buka, kemudian negeri Sarawak 2022 akan buat di negeri Sarawak ya. Itu antara negeri yang terakhir, dan kita kemudian akan tahu untuk jawatan-jawatan yang dibuat satu anggota satu undi. Jadi kalau kita sudah ambil pilihan ini, kita tidak ada U-turn, tidak boleh jalan ke belakang. Tidak ada orang boleh mengatakan, oh kita tidak perlu lalui proses ini kerana tak mau ada image tercela dan sebagainya. Saya tidak lihat ia dari sudut tersebut. Bagi saya, bila kita dah pilih untuk adakan pemilihan, dan saya percaya, saya positif, pertarungan antara Datuk Seri Saifuddin dan saudara Rafizi, naik presiden, saya tak boleh sebut semua nama, ada 17. Yang penting ingat 4 kami dalam yang gambar-gambar ada dekat sini. Cuma yang saya nak tekankan, ini saya lihat pertarungan di dalam keluarga. Jadi saya tidak melihat bahawa ini, oh kalau macam 2010, 2014, 2018, dia tercala, dia sangat besar. Dan ya, waktu tu saya tengok orang yang kalah, ataupun kalau 2018 tu terbalik, orang yang menang, Azmin Ali, dia keluar parti. Rafizi kalah. Ya, betul, dia pun lepas tu dia fokus kepada bisnes dan sebagainya, tetapi beliau bersama dengan parti. Kalau sebelum itu kita tengok Zaid Ibrahim, Tan Sri Khalid, itu sejarah dia. Saya tidak merasakan we will repeat that. Sebab saya percaya Datuk Seri Saifuddin ataupun saudara Rafizi akan kekal dalam parti. Tapi yang isu dia apa? Isu dia ialah tentang masa depan kita. Kita bercakap tadi, saya nak datang Sarawak, saya cek list dekat website tentang pertandingan. Yang saya kata apa? Okey, menang tanpa pertandingan ada positif, tetapi ada juga negatif. Negatif dia mungkin orang rasa makna tak ada minat untuk nak bersama dengan parti. Dan saya tahu setengah tu ketua-ketua cabang pun sebab rasa sebenarnya dah tak nak, kan? Tapi sebab rasa sayang pada parti, dia buat juga. Dan ada juga sebab dengar Rafizi nak kembali, dia dapat semangat baru untuk kembali bertanding. Ya, setengah tu kata kalau tak nak pencen, duit dah habis banyak, masa dah habis banyak. Tapi bila dengar Rafizi nak masuk, mereka nak masuk semula. Saya pertama kali sampai ke negeri Sarawak lepas saya menang pilihan raya umur 26 tahun di Selangor, Don Sri Setia. Saya datang ke sini tahun 2010. Ya, dan saya pergi ke Saratok waktu itu, program. Saya, betul, saya ingat dengan Likang, kalau tidak silap saya. Ya, pada tahun tersebut, dan juga dengan YB Amiruddin, Datuk Seri Amiruddin sekarang, MB Selangor. Kami bertiga datang. Ya, dan itu first time sebenarnya saya sampai ke Borneo. Selama itu tak pernah sampai. Jadi saya terkejut sebab memang kita cultural shock sedikit.
Sini tak ada masalah, orang boleh campur, berbilang kaum dan sebagainya. Dan memang saya boleh katakan saya sangat impress. 2011 saya waktu tu saya ingat Rafizi kena jaga PRN dia di BGU di Kuching, tak silap saya. Waktu tu dia jaga atas KFC. Sebab itulah waktu tu badan dia naik. Tiap-tiap malam dia stres pergi makan KFC. Saya ditugaskan di Don Nangka. Waktu itu calon dia sekarang dah menang ketua cabang Sibu, saudara Nur Hisham, sebaya dengan saya. Saya jaga Don Nangka waktu itu. Dan kita masih ingat bahawa dalam keadaan itu mood dia cukup kuat nak tukar. Dan kita kena juga ingat ketika tadi saudara Likang cerita pasal bagaimana tahun 2004 keadilan tinggal satu kerusi di Permatang Pau. Kita dah hampir zero lah. Satu Malaysia tinggal one parliament seat. 2006 satu keputusan bersejarah. Sebab kita menang satu kerusi DUN di negeri Sarawak, iaitu di Padungan, saudara Dominic Ng. Sekarang saya ingat KC bagi Bandar Kuching. Kenapa dia memberi signifikan yang besar? Pertama, keadilan yang selalu ditohmah sebagai Parti Malaya dapat menang di Sarawak. Kedua, keadilan yang daripada hari pertama ditubuhkan pada 1999 sebagai multiracial party, ada seorang wakil rakyat bukan Melayu yang menjadi wakil rakyat. Ia sangat bersejarah dan ia berlaku di negeri Sarawak. Lepas itu barulah 2008 datang gelombang yang saya boleh menang di Selangor dan kita jadi kerajaan waktu itu di 5 buah negeri. Jadi sebab itu saudara-saudara, kita jangan rasa bahawa keputusan PRN itu merupakan satu titik noktah, is the full stop bagi perjuangan kita di negeri ini. Sebab saya percaya untuk negeri Sarawak ini pergi ke depan, dia memerlukan satu parti nasional. Kita nak orang Sarawak boleh berada dalam parti yang pilih Perdana Menteri. Perdana Menteri daripada parti ini, dan anda anggota daripada dalam parti ini. Kita tahu kedudukan istimewa Sabah dan Sarawak dan saya tidak pertikaikan sama sekali. Tetapi kita perlu satu parti nasional supaya ia boleh betul-betul jadi satu, kita dapat lihat satu perubahan besar di Sarawak. Bukan sekadar cakap saja. Tengok-tengok last-last orang atas juga makan. Betul Dia fight untuk Sarawak, tapi last-last rakyat biasa Sarawak ni tak dapat. Yang dapat toke-toke besar di negeri Sarawak. Jadi kita nak tengok perkara itu berubah. Dan kita perlu parti nasional, dan parti nasional itu ialah keadilan. Dan saya percaya bahawa Rafizi is the right person. Kerana kita memerlukan satu suara yang garang, yang dapat membawa dasar dan juga polisi. Kita tak boleh nak harapkan sentimen semata-mata. Kita juga tak boleh nak harapkan nak berpaut pada parti lain. We have to be confident of keadilan. Cukuplah masa-masa yang lalu. PH, okey, itu sebagai gandengan, tidak ada masalah. Bukan kita kata kita nak tinggalkan PH, tetapi keadilan mesti kuat. Kalau tidak, orang PH pun tak sayang sama kita. Dia respect kita only because kita kuat. Bila kita nak nego kerusi dan sebagainya. Jadi sebab itu, bagi saya kita memerlukan suntikan baru ini. Dan kita perlu fokus pada isu-isu asas, isu periuk nasib rakyat. Itu tidak berlaku. Sejak 2020, bila kita langkah Sheraton, kita banyak duk marah kat pengkhianat. Betul, saya tak ada masalah. Kita semua marah dengan pengkhianat. Tetapi, kita tak sediakan alternatif. Kenapa Najib popular? Najib popular, nak kata popular sangat, taklah. Tetapi dia dapat orang layan dia sebab dia bercakap keluar duit KWSP. Kita duk cakap pengkhianat, dia duk cakap keluar duit KWSP. Pergi undi dekat Johor, UMNO dapat undi. Melaka, dia dapat undi. Undi dia tak banyak, tetapi undi dia maintain. Undi kita terus hilang. Sebab kita tak ada modal nak cakap. Pada masa yang sama, takkanlah sekarang kita nak cakap pasal kemah besar,
kita nak pergi balik dengan pengkhianat. Kalau bersatu, apa ada dalam bersatu? Muhyiddin, Azmin, boleh terima? Dia dah tikam kita kat belakang. Dekat Sarawak ni YB yang tikam tu. Boleh kita terima? Kita stay dalam parti, kita tak tinggalkan parti, lepas tu mereka ni nak boleh terima balik dengan muka tersengih-sengih macam tu. Jadi sebab itu, kita kena ambil langkah, we go on our own path. Mungkin susah sedikit, tetapi ini akan menjadi kebangkitan yang too late. Tak guna kita dapat kuasa, tapi kita tak dapat bawa perubahan di bawah dan parti tidak betul-betul menjadi kuat. Dan saya memberi komitmen. Bila saudara-saudari memberi sokongan kepada saya dalam pemilihan kali ini bersama dengan saudara Rafizi dan tim di depan ini, antara prioriti yang kita kena buat ialah bina semula parti kita. Cabang by cabang. Ya, kita kena go back. AMK kena ada. Sebab kita tak akan hidup sampai bila-bila. Siapa pengganti dia? AMK kena ada. Wanita kena ada. Tak boleh dekat PRN nanti kita kelam kabut garu kepala. Sekarang ni kita kena buat kerja tersebut. Dan saya nak bagi assurance kepada mereka yang nak lihat satu Sarawak yang lebih maju, yang lebih saksama. This is the time untuk masuk parti. Sebab kalau nak masuk parti time kuat, kita tengah berkuasa, queue dia dah panjang. Saya dulu, Rafizi lagi awal daripada 99, saya tahun 2001 Rafizi ajak bantu parti. Saya ingat 2005, saya habis belajar, pakcik saya pengerusi MPN Kelantan. Sebab tu nama saya Nick, tapi saya lahir KL. Dia ajak saya aktif di Kelantan. Sebab dia kata Kelantan dulu paling cerah nak menang, bertanding di Kelantan. Tapi saya kata saya cakap Kelantan pun bunyi macam orang Siam. So saya kata biarlah saya fokus kat Selangor ataupun KL, kawasan saya. Tengok-tengok 2008, waktu itu tak ada calon nak bertanding. So rezeki saya masuk dan saya dalam otak saya kata, perlahan saya tak boleh cerita kat orang. Saya kata mungkin lepas ni saya cari kerja lain. Kan? Sebab saya confident saya tak akan menang. Tapi Tuhan takdirkan bahawa saya menang. Ya, dan sejak itu kerjaya saya dalam politik full time. Jadi apa yang saya nak ceritakan, inilah masa kita masuk perkukuhkan parti kita. Dan saya dengar ramai, bila orang dengar saudara Rafizi, satu otai-otai semangat balik, orang-orang lama. Tapi saya juga ramai kawan-kawan kontak. Dia kata, boleh tak saya nak jadi ahli keadilan, nak undi Rafizi? Saya kata dah lepas 31 Januari tak boleh. Dulu saya pujuk lama tak nak. Bila dia dengar Rafizi aktif mula, dia nak masuk balik parti. Jadi bagi saya ini satu perkara yang kita perlu raikan. Bayangkan ya, kalau tengok dekat luar sana, kawan saya daripada banyak parti, mereka pun yang nak perubahan, mereka teruja lihat Rafizi kembali semula. Kalau kita parti ni tak hargai, saya rasa sangat rugi. Dan kita tahu Sarawak ni kita nak betul-betul kuat, tak boleh dah macam dulu. Kita kena masuk PRN, kita nak dapat keputusan yang terbaik. Cukuplah episod pengkhianatan, cukuplah episod kekalahan. We really have to work to rebuild Sarawak, and I think the best person to lead this process bersama-sama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim ialah saudara Rafizi Ramli. Terima kasih.